Apa antara masakan kampung yang kita akan rindu sangat? Jadi disebabkan tema kita hari ni masih lagi kentang. Jadi kita akan buatlah sambal kentang ikan bilis. Okey, jadi yang pertama sekali kita kena hidupkan dulu api dia. Ataupun hidupkan suis periuk nasi kita. Boleh letak minyak kat dalam ni supaya cepat sikit lah proses untuk berjalan kan. Sebab kita akan gorengkan ikan bilis dan juga kentang ni. Dan ni adalah salah satu lagi bahan-bahannya. Ikan bilis, asam jawa. Kita gunakan bahan-bahan asas juga. Ada bawang, cili, halia, semua tu lah. Senang, ringkas. Tapi yang paling penting kalau kita makan ni mesti tambah 2 kali. Okey, jom kita buat bahan-bahan untuk menumis dulu. Kita pakai bawang merah besar ni. Kita buang kulit dulu. Sebab apa teringat kalau balik kampung kan, arwah nenek saya ni. Ni adalah antara masakan yang dia gemar masak lah kan. Bila masak ni rasa macam ada rindu sikit lah kan. Tak apa. Disebabkan kita nak, orang kata apa, throwback ataupun mengimbau balik kenangan kita zaman-zaman kat kampung dulu. Jom kita masak lah. Kita potong dulu bawang ni. Kulit dia kita letak ke tepi. Yang ni kita bahan-bahan yang kita akan kisarkan. Tapi sebenarnya kalau kat rumah ada lesung batu lagi cantik lah. Sebab seboleh-bolehnya kita nak tekstur dia yang agak tebal-tebal sikit kan. Tapi kalau tak ada, macam saya ni agak malas sikit hari ni, kita pakai mesin pengisar pun jadilah. Bawang putih saya menggunakan lebih kurang dalam 4 ulas bawang putih. Potong depan belakang ni pun tak apa, tumbuk macam ni je, letak je. Sambil-sambil tu perhatikan juga kan periuk nasi kita ni, minyak dalam tu dah okey ke tidak, panas ke tidak. Kalau tak nanti mentul lentung nanti kan. Ngok dah keluar air kampung dah. Mentul lentung tahu ke? Tak tahu kan? Tak tahu pergi Google. Okey. Bawang putih tak dilupakan juga dengan halia. Ambil sedikit halia. Ini cantik lah ni. Buang dia punya kulit. Kalau lagi cantik daripada yang apa? Alat pengisar pula yang untuk buang kulit tu kan. Itu lagi baguslah. Tak adalah kita ambil banyak sangat isi ni macam saya buat ni, tapi disebabkan saya hari ni ada kemalasan sikit. Ini kalau bawa kahwin ni kan, orang rumah buat macam ni. Mengamuk ni mak mentua tengok ni. Hey, banyaknya isinya woi. Kenapa buang kan? Tapi cakap mak zaman dah moden mak. Tak apa mak. Yang penting kita masak sedap mak. Melawan cakap mak mentua Potong kan? Cantik cukup. Halang-halang kita letak je lah. Dah halang-halang kan. Dan seterusnya, bahan yang penting juga iaitu cili padi. Yang saya ni pakai cili padi merah ni memang agak pedas sikit. Jadi kepada anda rasanya macam nak kurang pedas, boleh pakai cili padi yang warna hijau tu lah. Kalau nak warna merah ni pun boleh juga, tak ada masalah. Cantik, saya gunakan lebih kurang dalam kentang kita banyak. Kentang kita pun tak banyak sangat. Guna dalam 4 ke 5 je lah. Okey, jadi ini saja bahan-bahan yang kita perlukan. Satu lagi kentang. Kentang pun kita kena potong juga. Okey, kentang ni kita potong ikut suka hati anda. Macam mana dah boleh terpotong dah ni? Bolehlah. Kita bahagikan macam ni. Cantik. Potong nipis-nipis pun tak apa. Nak potong tebal-tebal pun okey juga. Saya suka bentuk macam ni lah. Nampak? Tak terlampau nipis sangat. Dia tak terlampau tebal sangat. Jadi memudahkan dia untuk kita menggoreng kejap lagi. Dengan satu kentang ni kalau kita makan saja pun dah sedap kan. Kita goreng, makan terus. Cukup dah. Dah kecoh air liur dah ni. Potong. Okay, minyak pun dah nak panas. Saya hari ni menggunakan lebih kurang dalam 2 ke 3 lah biji kentang. Macam ni je potong. Mudah. Baiklah, kita tengok minyak kita. Dah panas, dah sampai dah masanya kita letakkan kentang dan juga kita akan menggorengkan ikan bilis. Tapi sebelum tu kita akan kisarkan dulu bahan-bahan ni. Biasalah lelaki kalau buat kerja kan ni macam tak je ni boleh masak kan. Tapi sebenarnya lelaki memang masak sedap lagi perempuan. Saya tak tahulah. Kau tak kenapa chef-chef dekat hotel tu banyak lelaki bukan perempuan. Alah marah pula kan nanti perempuan-perempuan kita tengok tu kan. Tak. Lelaki ke perempuan dia ada keistimewaan dia masing-masing kan. Sedap. Lelaki masak sedap, perempuan masak pun sedap. Jangan marah no. Okey. Ni dia, kita letakkan sedikit air. Cantik. Itulah macam saya cakap tadi, kalau kita dapat tumbuk kan lagi sedap kan rasa dia. Tapi tak apa. Kita pakai apa yang ada je. Okey, saya nak tunjukkan cara macam mana untuk kita kisar bahan-bahan ni supaya dia tidak terlampau hancur sangat Caranya begini. Caranya adalah kita kena on switch dulu. Betul. Kemudian kita terus tekan. Okey, kita akan kisar sikit demi sedikit. Okey. Dan juga air jangan terlampau banyak sangatlah. Okey. Guncang.
Letak balik. Cukup. Jangan hancur sangat. Dia boleh terhancur sikit ni, tapi tak apalah. Lebih kurang macam itulah caranya ya. Baik. Dan inilah apabila kita dah kisar, lebih kurang macam ni bentuk dia. Bau dia dah naik, bau sambal, dia punya pedas itu kan. Dah rasa dah. Okey, cantik. Seterusnya kita akan pergi ke periuk nasi kita. Minyak pun dah panas, kuali ni pun dah panas, ataupun periuk ni pun dah panas. Jom kita mula menggoreng kentang. Baiklah, untuk menguji sama ada periuk nasi kita ni sudah panas ke belum, senang je. Ambillah satu macam ni kan. Masih dah panas satu. Kita boleh ambil lagi. Semua kentang-kentang ni. Letak je dalam macam ni. Kita gorengkan dia. Siapa cakap periuk nasi kita tak boleh menggoreng? Boleh je. Tak ada masalah. Letak di dalam. Gerak-gerakkan jugalah, takut dia melekat kan ke bawah kan. Untuk mencepatkan lagi proses memasak ataupun menggoreng ni, macam biasalah. Kita tutuplah periuk nasi ni. Bagi dia cepat sikit masak. Rasanya bila gunakan periuk nasi ni ambil masa ya lebih kurang 5 ke 6 minit lah. Kita cubalah, kalau tak masak lagi kita tunggu sampai dia betul-betul masak. Kita tutup dulu. Disebabkan kita ni pakai periuk nasi, jadi kita tak dapat kawal sangatlah api dia kan macam mana. Jadi macam ni okeylah ni. Dia agak hangit sikit, tapi bila masak nanti dia cantik lah kan. Makan dengan sambal. Keluarkan semuanya. Bau kentang dia pun dah sedap dah ni. Cantik. Keluarkan ke semuanya ke tepi. Dan seterusnya kita akan menggorengkan ikan bilis yang telah saya cuci tadi. Kalau anda nak lebih garing, kena cuci lebih kurang dalam 2 ke 3 saat je. Macam renjiskan je. Renjis pula. Buka air, kita letak air sikit, terus buang saja. Kalau nak garing lah. Okey, jom terus letakkan ke dalam periuk nasi kita. Macam ni. Kita kacau-kacaukan. Baiklah, disebabkan saya tak ada pengepit yang macam plastik, saya ada yang besi saja. Jadi bila kita menggoreng di periuk nasi ni, jangan kita tekan sudip ni ke periuk nasi ni, sebab takut je lah. Kat tepi ni kan ada macam dia punya selaput ni kan. Takut nanti dia jadi melekat bila kita masak benda-benda yang lain. Gitu. Memang rancangan ni lain daripada lain lah. Ini kalau orang tengok marah pakai sudip yang besi macam ni. Tapi ini je yang ada. Biasalah ni lebih kepada pelajar-pelajar ke atau rumah bujang kan. Tak ada peralatan yang lengkap. Jadi kita sebagai wakil je lah. Pandai dia. Cantik ni dia. Ikan bilis yang telah siap digoreng. Dah cukup garing ni, jangan terlampau lama sangat. Kalau lama sangat nanti jadi hangit ataupun hangus. Okey, keluarkan je. Letak di pinggan yang kita letakkan kentang tadi. Elok-elok takut minyak yang terpecik kena muka. Habislah, kurang hantaran nanti. Tu kepada perempuan lah. Yang laki tak apa. Laki pun tak boleh juga terkena sikit. Aduh, melompatlah kita. Okey, keluarkan semuanya. Okey, cantik. Dan sekarang ni kita akan asingkan minyak ni ke satu tempat yang lain dulu. Kita dah keluarkan dah minyak yang kita goreng ikan bilis dan juga kentang. Jadi lebih kurang banyak ni lah minyak dia untuk kita teruskan menggoreng kita punya sambalnya yang telah kita tumis. Telah kita kisarkan tadi. Letak di dalam. Macam ni. Okay, kita akan masakkan dulu. Bau dia sudah naik weh. Kita belanja bunyi sikit. Kita akan goreng dia biar jadi agak garing sikit. Okey, sambil-sambil tu juga saya akan potongkan sedikit bawang holland ni. Ni kita akan taburkan di atas ni nantilah. Waktu yang paling akhir sekali kita akan letak bawang holland. Okey, tak je di sini dulu. Okey, sambal kita apa cerita? Sedapnya bau. Sebenarnya ni agak hancur juga tau apa yang saya kisarkan tadi tu. Kalau kita dapat yang lebih kasar, lebih syok lah. Lebih sedap rasanya kan. Okey, seterusnya kita letakkan juga sedikit asam jawa. Jangan banyak sangat, nanti dia terlampau masam. Tambahkan sedikit perasa garam, tapi diingat garam jangan terlalu banyak sebab kita ada ikan bilis kan. Jadi kalau terlampau banyak sangat garam, rasa masin daripada garam, masin ikan bilis, nanti dia punya rasa agak masin lah. Tak nak masin itu kan. Okey, seterusnya adalah sedikit gula. Sikit sangat tu, sikit lagi lah. Okay, kita kacau balik. Nampak tak? Dia punya sambal dia dah agak hampir-hampir garing ni Dia kalau pakai dapur gas lagi sedap lah, lagi cantik dia punya bentuk kan. Tapi periuk nasi pun nampak boleh juga buat. Okey, ngam, cantik. Seterusnya saya akan campurkan teruslah. Ada kentang yang telah digoreng, ikan bilis yang telah digoreng, kita letakkan aja di dalam begini. Senang. Tergaul-gaulkan bahan tadi ni. Begini. Nampak tak? Terbaik ni weh.
Untuk menambahkan lagi dia punya kesedapan ataupun warna dia lebih cantik, letakkan juga bawang Holland. Yang terpulang lah, kalau tak nak letak pun tak apa, nak letak pun boleh. Saya cuba saja nak letak biar nampak pelbagai sikit lah. Ada bawang Holland kat sini kan. Kacaukan balik. Tergaul-gaulkan dia. Lama. Nampak tangan dah sedia dah dengan sudu. Maksudnya apa tu? Sampai masa untuk merasa lah. Ni dia. Sambal kentang ikan bilis. Wow, kenang baliklah zaman-zaman nenek masak dulu. Tengah main kat luar kan, tiba-tiba nenek panggil, "Jom makan." Inilah dia. Sambal kentang ikan bilis. Betul-betul menggamit memori lah. Dia kalau makan macam ni tau, dia kena gabungkan sekali. Ada bawang, ada ikan bilis, ada juga kentang macam ni kan. Bawang dia ikut masak lah. Terbaik. Sedap.